Kita bercakap dengan Tuhan, bercakap dengan Allah Ta'ala. Kalau saya bercakap dengan apa? Dengan Fawaz. Bercakap dengan Fawaz, saya bercakap bahasa Siam. Nah, dia pula balas balik cakap bahasa Korea. Dah. Dia macam ayam cakap dengan itik. Tak faham. Ini sebab tu saya selalu sebut, kita paling kurang kita kena belajar ataupun kita kena faham, usaha untuk faham bacaan-bacaan dalam solat kita. Kena usaha. Tak. Supaya bila kita solat, kita hayati solat kita. Sekarang ni kalau saya tanya, Al-Fatihah yang kita baca tu kita faham tak? Faham dengan maksud, bukan kefahaman ataupun understanding yang general understanding lah. Sebab kita solat ni dah mudah. Kita baca Al-Fatihah ni dah, kalau sehari 17 kali, dah. Berapa hari dah kita hidup? Setahun 365 hari. Hafiz kira sikit, 23, berapa tahun? 20 tahun? 22 tahun. Pecah rahsia. 20 tahun umur dia. Kali 365 berapa? Ya, solat Fatihah ni kita baca lama dah. Tapi kenapa kita tak faham? Ataupun masa solat kita tak hayati? Sebab kita tak usaha untuk belajar. Tak. Jadi kena usahakan untuk faham. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu apa yang kita sebut. Alhamdulillahirabbilalamin. Kita tahu makna dia. Barulah solat kita akan datang zuk tu, datang keseronokan. Sama juga dengan bila kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran sekarang kita tak faham. Sebab Quran tu bahasa Arab kan? Tak. Kita bacalah surah Al-Kahfi ke, bacalah surah Yasin ke. Baca habis khatam. Bulan puasa khatam sekali 30 juzuk, tapi tak faham. Betul tak? Jadi sayanglah. Sebab tu saya kata kena usahakan untuk belajar bahasa Arab untuk kita faham Quran. Yang nak belajar bahasa Arab untuk komunikasi, nak sembang, kemah bahasa Arab tu nombor 2 lah. Kita belajar bahasa Arab untuk kita faham Al-Quran tu yang utama. Sayanglah kita Islam, kita orang sedih, Allah Ta'ala bagi IQ tinggi, boleh mengaji sampai ke Melbourne ni, tapi baca Quran tak faham. Rugi ke tak rugi? Rugi kan? Tak, kan ada siapa yang rasa tak rugi? Pada saya rugilah. Allah Ta'ala bagi IQ tinggi kepada kita, hebat sampai kita boleh mengaji tinggi. Tapi kita tak faham Quran. Sayang. Jadi usahakan, carilah siapa-siapa yang kita boleh usahakan, kita belajar supaya kita faham Quran. Ada seorang imam, nama dia Imam Ibnu Asakir. Ibnu Asakir, dia seorang ulama di Damaskus. Sekitar tahun, dia mati tahun 1176 Masihi. Dia ni sungguh tak sungguh dia mengaji. Dikatakan jumlah guru dia 1,300 orang. Jumlah guru dia 1,300 orang, termasuk 50 orang guru wanita, guru perempuan, yang dia mengaji secara khusus. Dan dia meriwayatkan hadis-hadis daripada guru-guru dia ni. Setengah ulama mengatakan ada sebahagian dia tak jumpa, ada sebahagiannya dia riwayatkan melalui hadis-hadis. Maknanya dalam sanad itu, bila dia riwayatkan hadis daripada guru dia, maknanya dia itu pun secara automatik menjadi guru dia. Jadi maknanya kesungguhan ulama dahulu untuk mendapatkan ilmu daripada sumber yang berautoriti. Itu kita kena sungguh kena cari. Bukan hanya ilmu berkaitan dengan fiqh, ilmu Quran, ilmu hadis dan sebagainya, cari. Ramai dia yang boleh berkongsi dengan kita. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang berkemampuan. Siapa yang tidak berkemampuan, dia dibolehkanlah untuk solat, sama ada duduk ataupun tidur berbaring, ataupun kalau sampai ke tahap uzur, tak boleh bangun, tak boleh balik dan sebagainya, boleh gunakan solat dengan isyarat kelopak mata. Sampai tahap itu, maknanya solat ni kita kena buat. Solat ni wajib kita laksanakan dalam apa jua keadaan, kecuali kita matilah. Mati itu dah terangkat taklif ataupun kewajipan solat. Lepas tu tak ada alasan kita pergi berjalan, travel mana-mana, kalau tak sampai marhalah ataupun jarak untuk kita solat jamak ataupun qasar, tak ada alasan untuk kita tidak solat. Kita travel balik Malaysia naik flight.
tak ada alasan untuk kita tak solat. Masuk waktu, solatlah. Tak boleh solat berdiri, solat duduk. Kan? Ada saya dulu naik daripada Dubai naik Emirates. Orang Arab ni, perangai orang Arab ni bagus juga kadang-kadang. Saya naik Emirates. Bila masuk waktu solat, dia siap bentar sejadah lagi. Tak, dia duduk soft, bukan soft, dia duduk barisan depan tu yang dia punya ruang tu besar sikit. Tak, siap bawa sejadah lagi, hampas sejadah, menghadap kat depan tempat duduk dia tu. Kita kadang-kadang malu nak solat pun malu pula. Tak. Jadi benda tu kita kena syiar. Solat ni kita kena tunjuk. Kita kena, kadang-kadang kita naik flight ataupun naik bas, naik kenderaan awam, kita boleh perhati berapa ramai yang solat. Betul tak? Berapa ramai yang solat? Itu orang Islam. Jadi kalau kita pun tak solat, masa kita travel, samalah kita dengan orang yang ramai tu. Jadi kita kena ada perbezaan. Bila kita belajar, kita mengaji ni, kita kena usahakan supaya kita laksanakan tentang solat ni di mana juga kita berada. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, buatlah cara sekali apa-apa sekalipun, dengan syarat ataupun kita kata kita sempurnakan ataupun laksanakan solat. Sebagai contoh, kalau kita pergi ada peluang pergi solat Jumaat kat mana-mana masjid, orang tua dia tak boleh solat berdiri, dia solat atas, duduk atas kursi. Yang dah pinggang dia, tulang belakang dia dah ada problem, ada masalah, tak boleh solat berdiri lama-lama, duduk. Jadi kita sebagai orang yang cerdik ni tidak ada alasan untuk kita tidak solat. Yang ketiga, membaca ayat Quran. Kena ada bacaan ayat Quran dalam solat kita. Tak bolehlah kita baca bahasa Melayu, keluar bahasa Melayu pula, ataupun baca makna dalam bahasa Melayu, tak boleh. Kena baca dalam bahasa Arab, khususnya ayat Quran. Yang seterusnya rukuk. Itu rukun solat. Kemudian yang kelima, bangkit daripada rukuk dan i'tidal. Kita bangkit daripada rukuk tu bangkit, kemudian i'tidal. I'tidal ni berhenti sejenak. I'tidal maksud i'tidal ni kita bersiap sedia. I'tadil, kita bersiap sedia. Untuk apa? Daripada rukuk tu siap sedia sekejap untuk kita sujud. Kadang-kadang kita daripada rukuk, Allahu Akbar, kita rukuk, kemudian bangkit daripada rukuk, kita tak sempat nak betul. Tak sempat nak betul, terus kita sujud. Jadi sempurnakan satu-satu rukun fi'li itu dengan sempurna. Bangkit daripada rukuk, i'tidal, biar kita qiyam dengan sempurna. Barulah kita sujud. Sujud, sempurnakan anggota sujud kita yang 7. Barulah kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi atau subhana rabbiyal a'la. Barulah tertib solat kita. Ini Allahu Akbar nak rukuk tu, nak sujud, belum sampai ke bawah dah subhana rabbiyal a'la. Dan kita banyak jumpa kan, tak sampai lagi, tak sujud lagi, dah subhana rabbiyal a'la. Itu yang jadi sujud tu terus angkat. Sebab dia kata dah baca, aku dah baca apa in advance. Jadi tak ada tertib kita bila kita solat. Sebab tu disiplin solat ni sebenarnya kalau kita jaga, dia akan menjadikan kita seorang yang cukup berdisiplin. Tambah lagi kalau kita nak jadi imam, kita kena belajar disiplin solat. Disiplin untuk menjadi seorang imam dipanggil syurutul imamah. Syaraitul imamah, syarat-syarat untuk menjadi imam. Untuk menjadi makmum sama juga. Syurutul al-qudwah. Syarat-syarat untuk kita ikut. Dia ada kaedah dia. Sebab tu kalau kita selalu solat berjamaah, kita akan nampak ada disiplin solat. Nak jadi imam tak boleh terlalu cepat, tak boleh terlalu slow. Kena tengok bila nak sebelum angkat takbir tu, sebagai seorang imam kena tengok siapa makmum dia kat belakang. Ada orang tua ke, ada orang sakit ke, ada orang semayang atas dia duduk atas kursi ke. Supaya bila dia solat, dia boleh consider siapa makmum kat belakang dia. Ini tak kisah. Entam je. Fatihah satu nafas je, tak kisah. Itu yang berlaku bila mana kita biasa dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan, kalau boleh kita baiki. Next Ramadan datang sampai 2 bulan ni kita baiki. Kadang-kadang kita solat, kadang-kadang nak beritahu imam susah juga. Fatihah tu satu nafas je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waladdallin.
makmum pun tergigih-gigih nak baca. Tak. Makmum bawa alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, imam Allahu akbar. Dah nak pergi mana? Tak, Melbourne tak lari duduk sini je Melbourne. Kan? Solatlah dengan tertib, solatlah dengan sempurna, supaya solat itu Allah Taala tengok kita dengan pandangan rahmat. Nak lorak, orang Kelantan kata nak lorak pergi mana? Tak, kita nak cepat tu nak pergi mana? Kan? Jadi itu antara benda-benda yang saya rasa kita boleh koreksi diri kita lah, kita reflect balik setiap solat yang kita laksanakan. Kemudian last sekali sujud 2 kali bagi setiap rakaat. Ini 6 perkara ini dipersetujui sebagai rukun dalam solat oleh keempat-empat mazhab. Pukul berapa ni? Hari ni sampai pukul berapa ni? Pukul 12 lah. 9 suku sikit lagi ya. Saya ambil dalam 9.20 saya berhenti insyaAllah. Sejam. Berikutnya, manakala bagi rukun-rukun yang lain ada terdapat perbezaan pandangan di kalangan mereka seperti di bawah. Okay. Yang pertama, duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud ni rukun menurut jumhur, hanya wajib di sisi mazhab Hanafi. Okay. Istilah jumhur ni maknanya biasanya kalau kita bincang 4 mazhab, maknanya mazhab yang majoriti. Dalam konteks ini maksudnya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Yang berbezanya hanya mazhab Hanafi. Okay, rukun menurut jumhur wajib di sisi mazhab Hanafi. Dia punya huraian dia ada dalam muka surat 18. Istilah-istilah tu, huraian dia ada wajib di sisi mazhab Hanafi, ada huraian dia dalam muka surat 18. Sebagai contoh saya nak baca tu lah. Muka surat 18 tengok keterangan jadual nombor 3 tu. Wajib di sisi ulama Hanafi adalah suatu perkara yang tidak membatalkan salat jika tidak dilakukan, dan jika ditinggalkan dengan terlupa maka wajib digantikan dengan sujud sahwi. Itu masuk wajib dalam di sisi mazhab Hanafi. Okay. Jadi dalam disiplin ataupun dalam kaedah fiqh mazhab Hanafi, dia ada fardu, dia ada wajib, dia ada sunat. Saya dah sebut rasanya sebelum ni Dalam mazhab Syafi'i kita, fardu tu sunat. Okey. Itu biasalah, itu kena belajar usul fiqh lah pula. Okey. Kemudian yang kedua, duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal sehingga selawat Nabi. Sehingga habis kita baca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib di sisi mazhab Hanafi dan Hambali. Mazhab Hanafi hanya mewajibkan duduk sebentar sekadar tasyahud sahaja. Duduk sebentar sekadar kita habis baca tasyahud pada mazhab Hanafi. Mazhab Maliki hanya menganggapnya sunat, dan mazhab Syafi'i menyatakannya sebagai sunat ab'ad. Apa maksud sunat ab'ad? Sunat yang merupakan sebahagian daripada solat. Itu maksud ba'dun ab'ad. Maksudnya sunat ab'ad ni bila kita tertinggal, sebagai contoh, kita tak duduk tahiyat awal. Okay, tak duduk. Bila kita bangkit daripada sujud kedua, dalam rakaat kedua, kita tak duduk untuk tahiyat awal. Tak baca tahiyat lah dalam istilah kita kan. Tak baca tahiyat. Dalam mazhab Syafi'i, kita dah meninggalkan sunat ab'ad. Sebab tahiyat awal, duduk tahiyat awal dan baca tasyahud itu sunat ab'ad. Jadi bila tinggal sunat ab'ad, kita disunatkan ganti dengan sujud sahwi. Nama pun sunat. Maknanya kalau tak sujud sahwi pun tak apa, sah salat tu. Okey. Maknanya dia bukan rukun. Okey. Jadi perilaku solat ni kadang-kadang kita, bila kita tak tahu dia punya kaedah dia, kita tak tahu nak buat macam mana. Nah, katalah sebagai contoh kita sujud Kita sujud, Allahu Akbar, kita sujud. Nah, kemudian kita terdengar macam imam dah sebut kat Allahu Akbar untuk bangkit dari sujud. Rupanya imam masih sujud lagi. Kita pun angkat sikit kita punya dahi kan. Bila dah angkat dahi kita, itu dah dikira kita dah bangkit. So kalau kita sujud kali kedua, dikira sujud kedua. So bila kita dah bangkit, kita bangkit. Betul kan? Duduk antara dua sujud dan kita tunggu imam bangkit daripada sujud.
Mendahului imam dalam keadaan tidak sengaja tak apa. Kalau kita terperasan macam imam dah bangkit daripada sujud, bila kita angkat nampak imam, angkat sikit nampak imam duduk, sujud lagi. So kita terus betulkan duduk antara dua sujud, tunggu imam sempurnakan dia punya duduk antara dua sujud. Kemudian kita ikut dia balik. Sebab tertib ataupun kaedah makmum ni tak boleh mendahului imam. Sebab tu kalau kita solat berjamaah, kita kena pastikan imam dah turun sujud. Imam dah turun sujud, barulah kita turun sujud. Jangan kita sama-sama imam Allahu Akbar turun sama-sama, kita dulu yang sujud. Biar imam sujud sempurnakan sujud dia, barulah kita sujud. Sebab tu kadang-kadang kalau kita solat ramai, solat hari raya ke, solat Jumaat ke, kita duduk belakang-belakang jauh, biarlah bagi masa dulu imam turun, barulah kita belakang turun. Jangan kita mendahului imam. Kemudian sikit lagi kita habis ni lah. Lafaz salam. Lafaz salam, Assalamualaikum warahmatullahi itu, salam pertama adalah rukun dan fardu di sisi mazhab Syafi'i dan Hanbali. So, Assalamualaikum warahmatullahi, habis solat kita dah keluar daripada solat. Namun hanya wajib di sisi Hanafi. Maknanya kalau tertinggal tidak membatalkan solat. Kemudian tamakninah dalam perbuatan tertentu. Ini biasa. Tamakninah ni rehat sekejap. Maksud tamakninatun ni maksud ketenangan. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Itmi'nan ni maksud tenang. Kalau bahasa Melayu kita boleh sebut duduk bertenang ataupun berdiri biar tenang. Macam tadi saya sebutlah. Kita rukuk Allahu Akbar, rukuk. Relax dulu. Sebab semayang ni relax. Sama juga macam tarawih. Tarawih tu maksud dia daripada tarwihah, rehat. Tapi realiti tarawih itu adalah kepenatan. Bukan kerehatan, kepenatan. Bila lah nak habis 20 rakaat ni? Bila nak habis? Kalau tahu ada masjid buat 8 rakaat, setengah jam dah habis, kita pergi kat situ. Kalau semayang 20 rakaat, imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, harganya Alhamdulillah. Ada moral pula lepas tu. Jadi spirit daripada solat tarawih untuk kita rehat, kita follow the recitation of imam, Quran dia dah tak ada. Sebab apa? Sebab kita nak kejar macam lari 100 meter lah. Kita nak kejar, tak tahu nak kejar apa. Biarlah kita relax, semayang tu relax. Barulah kita rasa ketenangan dalam solat kita. Jadi tamakninah ini rukun di sisi jumhur dalam rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Wajib menurut mazhab Hanafi. Sebab tu kalau kita tengok tamakninah kawan-kawan kita yang bermazhab Hanafi, dia tamakninah dia very short. Kadang-kadang tak ada tamakninah pun. Sebab dia hanya wajib, bukan rukun. Ada dia sujud sujud tu macam ayam patuk beras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup sekadar sebut subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Sebab tamakninah bagi dia wajib. Jadi janganlah pula kita kata tak betul tu. Sebab kaedah dalam mazhab Hanafi ni beza dengan mazhab Syafi'i. Last kali tertib rukun. Tertib rukun maknanya setiap satu rukuk dulu, qiyam, rukuk, sujud, dia duduk antara sujud kedua, bangkit kemudian rukuk. Jadi ini rukun di sisi jumhur kecuali mazhab Hanafi. Rukun di sisi jumhur kecuali mazhab Hanafi. Kemudian boleh baca ini boleh baca sendiri muka 12 13 tu dia senaraikan ke semua rukun solat menurut 4 mazhab yang berbeza. Kita tengok masa muka 13 tu yang kita belajar dulu-dululah. Mazhab Syafi'i ada 13. Ingat lagi? Ini masa bila ni? Masa SRP ke SPN? PMR? PMR ke IPSR? IPSR A? Agama. Itu boleh baca sendiri. Muka surat 14 itu saya ingat boleh tengok sendiri 14, 15, 16, 17. Sebab ini benda yang obvious yang kita boleh baca sendiri, tak memerlukan huraian. Saya nak last kali ambil masa sikit lagi.